Okay. So ni adalah topik terakhir lah. Topik terakhir dalam power system analysis. Okay, seperti saya ulang sebelum ni, power system analysis kita akan belajar dua benda. Kita belajar dua benda. Yang pertama ialah load flow. Yang kedua kita belajar fault. Okay, kita dah cover load flow, teknik-teknik untuk jawab untuk load flow solution. Kita belajar Gauss Seidel, kita belajar Newton Raphson, dan kita belajar fast decouple. So yang ini kita belajar, kita boleh panggil dia pada steady state condition lah. Steady state condition maknanya normal. Pada satu masa load banyak ni, so kita ada generator limit banyak ni, so dia boleh supply kepada load tu berapa, dan kita boleh trace power flow, dan juga kita boleh dapat transmission line punya flow, dan kita boleh dapat loss. Kemudian kita masuk pada fault analysis. Dalam fault analysis you dah belajar dekat EPS, you belajar balance fault, dan sekarang kita akan belajar unbalanced fault. Dalam unbalanced fault ni sebenarnya kita akan tengok nama dia symmetrical components ni ya, kita belajar ni. Dia diperlukan untuk kita analisis kita punya circuit. Kita panggil symmetrical components. Sebenarnya bila balance fault ni, kita dah belajar symmetrical fault ni, symmetrical component ni, kita boleh analisis balance fault juga. Dia sebenarnya konsep dia sama je. Okay. So inilah yang kita akan belajar untuk beberapa minggu ni. Seperti saya kata sebelum ni, saya ada banyak soalan yang saya dah buat sepanjang saya mengajar subjek power system ni daripada 2006. Okay, dah hampir 15 tahun lah, lebih 15 tahun. So kita tahu kita punya unbalanced fault, single line to ground fault, okay, atau nama lain dia SLG. Line to line fault LLG, and then kita ada double line to ground fault, double line to ground fault. So single line to ground fault maknanya you ada 3 phase system, mungkin phase A short to ground, atau phase B atau phase C short to ground. Tu kita panggil single line to ground fault. Line to line fault, LL fault, dia ialah phase A and phase B short, ataupun phase A dengan phase C short, ataupun phase B dengan phase C short together. So itu ialah line to line fault. Kalau salah satu ni short to ground, dia akan jadi double line to ground fault. Okay, sama ada AB ataupun AC ataupun BC short to ground, dia ialah double line to ground fault. Dan sebenarnya dalam fault analysis ni paling severe ialah 3 phase fault lah, yang belajar dekat EPS dan kita dah buat dekat ujian kaji pun. Okay. So bila berlaku 3 fault ni, dia menyebabkan kita punya circuit jadi unbalanced. Okay. So kita tidak boleh guna single line diagram. Kalau you ingat 3 phase fault tu, kita guna single line diagram kan untuk analisis. Kita tukar daripada kita buat circuit reduction, dan juga kita boleh buat guna Z-bus kan. So problem dia bila fault unbalanced fault happen, dia menyebabkan you punya circuit jadi unbalanced. So that's why datanglah symmetrical components untuk analisis unbalanced faults. Okay. Semua sistem 3 phase system mempunyai symmetrical components lah. So dia sama je sebenarnya konsep dia. Dia ada positive sequence, dia ada negative, dan dia ada zero sequence. Tiga sequence ni. Okay. Maknanya dalam satu circuit, kita boleh pecah-pecahkan circuit tu kepada 3 circuit. Okay. Maknanya ada 3 components.
Symmetrical component allow unbalanced phase quantities such as current and voltage to be replaced by 3 separated balanced symmetrical components. Nama dia symmetrical tapi dia sebenarnya untuk analisis unbalanced, unsymmetrical, nama lain asymmetrical fault lah. Okay, unsymmetrical atau asymmetrical fault, a set of 3 phase or current could be broken down into 3 symmetrical set of balanced 3 phase components. Yang pertama saya kata tadi dia ada positive sequence components. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, negative sequence components. Dan yang ketiga, zero sequence components. So kita tengok satu-satu apa karakteristik components tersebut. Okay, yang pertama, ni you kena ingat you kena ingat sampai bila-bila ni. Macam you kena ingat B equals to IR. Okay, yang pertama bila positive sequence components, dia punya magnitude equal. Ini karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, dia displaced from each phase by 120 degrees. Okay. And then having the same phase sequence. Ini saya akan tunjuk nanti ya. Okay, contoh you ada 3 phase system VA, VB, VC. Bila kita construct dia dalam bentuk contoh macam ni ya. Bila fault happen, dia menyebabkan you punya you punya components ataupun you punya signal menjadi unbalanced. So kat sini kita tengok dah memang unbalanced kan. So your VA magnitude lagi panjang daripada VB dan juga VC. Okay, ni unbalanced signal. Bila fault berlaku, dia ialah unbalanced. Dia menyebabkan sistem jadi unbalanced. Apa yang boleh kita buat? Kita boleh ungkapkan unbalanced signal ni kepada 3 components. Yang pertama positive sequence, negative sequence dan juga zero sequence. So sekarang ni kita tengah study macam mana kita nak ungkapkan dia dalam bentuk positive sequence. So positive sequence, yang pertama sekali ialah daripada titik kosong ni ataupun titik asalan. Ketiga-tiga components ataupun ketiga-tiga phase ni magnitude dia sama. Ni dia punya ciri-ciri dia. Yang kedua, dia displaced by 120 degrees. Yang ketiga, biasa kita bagi notation untuk mengelakkan you pening, kita bagi VA1, VB1, VC1 lah. Satu ni menandakan dia adalah positive sequence. Okay. Okay, tengok balik dia punya ciri-ciri dia. Yang pertama, magnitude sama. Ni unbalance kita, ni unbalance signal kita. Daripada sini kita boleh ungkapkan dia yang pertama kepada positive sequence, ini positive sequence. Macam mana kita boleh panggil positive sequence? Dia ialah magnitude sama, maknanya panjang anak panah ni semua sama. Yang kedua, masing-masing displaced by 120 degrees. Dan yang ketiga, dia mempunyai same phase sequence. Okay, ingat ni, jangan silap. Bila same phase sequence maknanya bila kita nak tahu dia ialah positif, dia punya ikut jam ni A, B, C. Okay, jangan silap, ni ialah A, B, C. Okay. Kalau you belajar dekat matematik dulu, bila you nak lukis graf ataupun you nak lukis nak lukis guna protektor tu kan. Bila you nak measure sudut 120 darjah, dia mula daripada ikut arah lawan jam, betul tak? So ini ialah positif 120, betul tak? Dari titik kosong ke 120. Yang ini ialah negatif 120. Okay. Maknanya negatif 120 ni sama juga 240. Kan? Ataupun 120 ni juga sama dengan negatif 240. Jangan confuse lah. Okay. So sequence dia A, B, C ikut jam. So you kena ingat satu lah. Okay. Ini ialah positive sequence. Yang pertama, magnitude semua panjang sama. Yang kedua, masing-masing display 120 degree. Dan yang ketiga, sequence dia A, B, C ikut arah jam. Itu yang pertama. Positive sequence. Boleh? Kelas? Boleh, sir. Okay. Kemudian kita tengok negative sequence. Negative sequence juga sama. Ini figure signal yang sama lah, unbalanced. Kan? So negative sequence components
dia punya ciri-ciri sama juga, equal in magnitude, displaced from each other 120 sama, tetapi dia mempunyai opposite phase sequence. Okay, yang pertama ciri dia ialah mempunyai magnitude yang sama. Okay, sama panjang semua. Yang kedua, displace juga 120 degree. Cuma yang ketiga berbeza dengan negative sequence ialah dia ikut arah jam, kita panggil dia ACB. Boleh? Ataupun dia ialah ABC ikut lawan jam. So tak pening lah. So ikut dia. Kalau positif ABC, kalau negatif ACB, dan notation dia ialah nombor 2 lah. 2 ni represents negative sequence. Okay, ni ialah negative sequence components. Boleh? Yang ketiga ialah zero sequence components. Zero sequence component, karakteristik dia ialah magnitude dia sama panjang semua sekali. Maknanya komponen dia semua sama. Notation dia 0, 0, 0 ni maknanya dia ialah zero sequence. Yang kedua, dia tidak displace dengan sudut yang 120 ni lah. Dia berarah sama. Oleh kerana contoh arah dia ke sana, maknanya ketiga-tiga sequence ni, ketiga-tiga phase ni semua menghadap ke sana. Kalau you kira dia dapat ke bawah, maknanya ketiga-tiga phase ni semua sama. Dan dia tidak bersentuhan antara satu sama lain lah. Dan dia tidak ada ABC. Semua arah yang sama. Cuma yang membezakan dengan yang lain, dia punya magnitude sama. Maknanya panjang anak panah ni sama. Dia tidak ada arah, cuma arah dia akan menunjukkan sama. Itu zero sequence. Boleh tak? Boleh follow sampai sini? Boleh, sir. Okay, next kita tengok A constant. Okay, A constant ni lah yang perlu kita lakukan, yang kita perlu tahu bila kita nak manipulate kita punya positif, negatif dengan zero sequence. Okay, the A constant nama dia. Dia bagi nama A lah. Okay, for simplicity, kita bagi nama VA2 ni dengan VA0 ni sebagai 120 lah. Sebab biasa kita akan refer dengan pada phase A kan. Okay. So kita boleh kata VA2, VA1, VA2, VA0 ni dia ialah positive sequence untuk phase A, negative sequence untuk phase A, zero sequence untuk phase A. So kita, oleh kerana kita semua refer pada phase A sebagai reference, so kita cakap je lah sebagai, kita gantikan dia sebagai, untuk mudah kita panggil dia V1, V2, V0. Okay. Maknanya ini ialah represent positive sequence untuk phase A, represent positive sequence untuk phase B, phase A, dan yang ini represent zero sequence for phase A. Okay. Okay. So sekarang ni kita punya unbalanced signal, nama dia VA, VB, VC kan. Maknanya kita punya three phase system lah. VA, VB, VC ni kita punya signal system ataupun kita punya three phase system itu lah. Okay. VA, VB, VC kita boleh bagi dia punya relation dengan zero, positif dengan negatif menggunakan matrix A besar ni. Yang mana matrix A besar ni dalam dia terangkum A dan juga A square. Yang A constant ni nama dia A, magnitude dia 1, sudut dia 120. Kalau dia A square, magnitude dia 1, sudut dia 240 lah. Sebab A square ni maknanya A darab A. So 1 darab 1 magnitude dapat 1. 120 kalau dalam angle, bila you darab-darab kuasa dia akan darab 2 kan. So dapat A square ialah 1 sudut 240. Okay. So ini tata cara ataupun bentuk yang kita boleh ungkapkan bila kita ada three phase system ABC. Sebenarnya ABC ni dalam dia terkandung zero, positive, negative sequence dengan darab dengan matrix A ni.
Okay. So sekarang ni macam mana kita nak dapat, ini adalah relationship relationship antara A dan A square, dan kalau ada juga A cube lah. So that's why dalam buku Hadis Sadat dia ada buat cara-cara mudah untuk buat soalan pembuktian yang belajar masa macam dia buat AdMath dulu kan. So A 121 magnitude, ni magnitude, angle 120, maknanya ini adalah A. Ini titik asalan. Nak cari A. Inilah A awak. Yang mana magnitude dia 1, angle dia 120. Kenapa 120? Bila kalau you ingat you lukis protractor dulu, nak cari angle yang positif, dia akan lawan jam. Betul tak? Bila dia ikut jam, dia adalah negatif. So sama juga A ni juga, dia ialah sama juga 1 negatif 240. Sebab dalam bulatan 360 darjah. A square dia ialah 1 240, 1 240. Ya. Atau dia ialah negatif 120. And bila A cube, dia ialah, patah balik lah kat sini, 1 360, sebab A darab A darab A, you akan dapat A cube. 1 darab 1 darab 1 dapat 1. 120 darab 3 dapat 360 darjah. That's why dapat ini ialah A cube. Atau juga dia ialah A kosong degree ya. Okay. Sama juga yang lain, relationship dia bila A cube kat sini, negatif A cube kat sini lah. Bila A kat sini, negatif A kat sini. Bila A square kat sini, negatif A square kat sini. So ini adalah relationship in terms of magnitude dan juga phasor. Boleh? Okay, ni tak satu lagi. Kita baru cari, nak cara cari sekarang ni relationship dia ialah ini kita punya unbalanced signal ABC. Sekarang ni kita boleh cari unbalanced signal ni dengan mengetahui positif, negatif dan zero sequence. Atau nak cari positif, negatif, zero sequence sekiranya kita tahu kita punya unbalanced signal. Contoh yang ini, kita ada unbalanced signal yang tadi. So dia ada V1, V2, ni V1, ni V2, ni V0 lah. So bila you kembangkan you punya matrix ni, VA you dapat VA sama dengan V0 tambah V1 tambah V2. Okay, ni ya, VA sama dengan V1 tambah V2 tambah V0. VB dia ialah V0 tambah A square V1 tambah A V2. Dan VC ialah V0 tambah A V1 tambah A square V2. Okay, so you boleh dapat semua ni lah. So remember kita bagi nama dia A besar. Sekarang ni kalau ada VA, VB, VC, kita nak cari V0, V1, V2 dia. Katalah kita tahu value ni, kita nak cari yang ini. So apa yang perlu kita buat, kita just guna inverse matrix. So ni matrix kan. So kita boleh bagi nama dia VA, VB, VC equals to A, VO, V1, V2. Nak hilangkan A ni, kita kena darabkan dia dengan A inverse. Sebab A darab dengan A inverse, you akan dapat matrix identity. Okay, bila di sebelah kanan you darab dengan A inverse, belah kiri pun you kena darab dengan A inverse. So that's why you dapat V0, V1, V2. Sebab yang ni A darab dengan A inverse ni, dia akan dapat matrix identity. So yang ni akan dapat A inverse lah. So you dapat VA, VB, VC, so you dapat V0, V1, V2. Cari V inverse, A inverse ni, A inverse bila you guna petua Cramer dan sebagainya lah, you boleh guna MATLAB dan sebagainya. So secara notation dia boleh dapat A inverse ni ialah 1/3. Tengok sini semua sama betul dia, 1, 1, 1, 1, 1. Yang bertukar hanya di tengah-tengah ni lah.
Kalau A tadi, tengah-tengah dia ialah A square. Kan? Ni A square, A. So kalau A inverse, tengah-tengah dia ialah A square. Dan jangan lupa bagi 3 semua sekali. So untuk cari zero sequence, positive sequence dan negative sequence, you kena tahu VA, VB, VC, yang lain you boleh cari ya. Boleh? Ini kalau voltage, kalau current sama je. Okay, sama je. Kita ada unbalanced current, kita boleh cari dia punya zero sequence, positive sequence dan negative sequence currents. Okay. Boleh? Boleh, Kita cuba buat contoh. Bila berlakunya fault, you punya set symmetrical component, set of signal bertukar. So sekarang ni bila berlaku fault, you punya current tak balance. So you punya current IA, IB, IC jadi macam ni ya. IA 1.6, IB 1, IC 0.9. So apa yang perlu you buat? First kali you kena sketch. Okay, kena ingat balik you belajar sketch macam mana. Sketch lah, bukannya pakai protractor semua lah. So just sketch. So IA 1.6, 25 degree. So you kena sketch lah. Ni titik asalan 25 degree lebih kurang. Ni 25 degree. Ni ialah IA saya, magnitude dia 1.6. IB 180 darjah. 180 darjah sini kan. 180 darjah. So ini ialah IB, magnitude dia 1. Pendek sikit. Ini ialah IB, magnitude 1. 180 darjah. Dan IC saya 132 darjah. Lebih kurang lah kat sini. So 0.9, pendek sikit. No, IC magnitude 0.9. Angle dia 132 darjah. So ini ialah unbalanced current saya bila berlaku fault. Soalan dia cari I1, I2 dan juga I0. So kita boleh guna I0, I1, I2. Dia ialah 1/3 111 A tengah-tengah darabkan dengan kita punya current IA, IB, IC. Okay, so you boleh kembangkan lah. So I0 ataupun I0 lah, sebab A biasa reference kan. I0 1.6 dia lah IA tambah IB tambah IC bagi 3, betul tak? Ni ialah IA, IB, IC bagi 3. Untuk I1 IA tambah A, IB. Kan? IA darabkan A, IB darabkan A square IC. So I square IC bagi 3. Dan you dapat IA2. So daripada sini you dapat value IA0, IA1, IA2. So ini value dia. Sekarang ni jawapan ni you kena sketch. Okay, so apa yang perlu you buat? You boleh buat dua cara. Cara pertama, you faham konsep symmetrical components tadi, yang saya katakan ciri-ciri dia tu tadi. Cara kedua, you kira lah. Maknanya nak cari IB you kena kira lah, tapi saya tak suka cara tu. Saya lebih suka cara konsep yang you faham fundamental tadi. So sekarang ni kita tahu kita punya IA kosong. Sekarang kita nak cari IB kosong kan, dan nak cari IC kosong. Oleh kerana kalau kita faham you punya konsep, you tak boleh kira lah. You perlu buat menggunakan konsep tu saja. Sekarang kita sketch untuk IA kosong. Dia ialah titik asalan 96 lebih kurang kat sini lah. Sketch lah, bukannya ni. So ini ialah 96.5 degree. Ni ialah IA kosong, magnitude 0.45.
Maka untuk IB sama. Ni ialah IB kosong, magnitude sama, angle pun sama. Okey. Dan untuk IC ni ialah IC kosong. So semua sama. Ni dia bagi dia ialah zero sequence components. Ni ialah zero sequence. Okay, next you kena buat untuk positive sequence. So positive sequence kita mula dengan yang ini jawapan dia. IA1 dia ialah ni titik asalan 0.94, sudut dia negatif 0.1 sikit je, negatif kat bawah ni, lebih kurang lah. So sudut dia negatif 0.1 degree. Ni ialah IA1, magnitude dia 0.94. Okay, ni ialah IA1. Nak cari IB1, IB1 dia sama je, dia tak payah cari sebab dia kita nama dia sketch kan. So ini sudut dia 120 degree. So ini ialah IB1, magnitude dia pun sama 0.94. Displace dia 120 degree, magnitude sama. Dan untuk IC sebab kita kata kita sketch kan, dia tak payah berdaya lah. Ni ialah IC1. Sudut masing-masing antara mereka ialah 120 degree. You tak payah kira lah, ataupun you boleh kira, you tambah lah. Yang ni ialah 119.9 kan, tak 0.1. Tak perlu. So ini ialah positive sequence. Untuk negative sequence sama juga. Just sketch titik asalan 22 degree kat sini lebih kurang 22.3 degree, magnitude 0.6, ni ialah IA2. Okay. So kita buat sebab ada ACB kan. So ini ialah IC2, sudut dia 120 degree, magnitude sama 0.6. So ini ialah IB2, sudut 120, magnitude 0.6. So ini adalah negative sequence. Okay, zero sequence arah sama, magnitude sama. Okay, ABC. Positive sequence displace masing-masing 120, magnitude sama, ABC. Negative sequence, okay, sudut masing-masing displace 120, ACB. Itu ialah jawapan dia. Jawapan ni tak detail lah. So siapa dalam exam jawab gini tak ada markah. Okay, maknanya you kena tunjuk satu kira-kira ni. Yang kedua you kena tunjuk you ni lah. Kalau you buat bentuk begini memang saya bagi markah penuh lah. Sebab dia you faham fundamental. Okay, setiap satu tu ada fundamental dia sendiri. Boleh? Boleh, sir. Soalan? Okay, kita proceed. So next week kami ni boleh bagi quiz lah. Quiz lebih kurang yang ni. Cuba sama you boleh cuba. Tak payah kot. Okay.
Saya tak nak jawapan macam ni ya. Jawapan kena jawapan kena ada angle berapa, maknanya A tu yang penting lah, sebab A tu contohnya ni kan 66, ini negatif 1, yang lain tu semua 120. Okay, konsep dia itulah. Kalau 0, magnitude semua sama, arah yang sama. Kalau positif, magnitude displacement dia 120, magnitude sama, A, B, C. Negatif, sama juga, magnitude sama, displacement 120, A, C, B. Okay. Soalan, kalau diberi signal, cari positif, negatif dengan zero sequence. So jangan lupa sketch untuk original ni lah, ni original signal lah. So kalau soalan diberi positif, negatif dengan zero sequence, so cari yang original, sama lah. So yang ni dapat you boleh guna VA, VB, VC. You boleh cari VA, VB, VC, darab dengan ni A kan, A, VA kosong, VA1 ataupun VA2, atau VA kosong, 1, 2. So cari matrix A, yang mana matrix A ialah 1, 1, 1, 1, 1, tengah-tengah A square. Betul tak? So buat lah. Buat, dia dapat VA, VB, VC, and then you kena sketch juga untuk zero sequence, positive sequence, negative sequence. VA, VBC pun you kena sketch juga lah. Okay. Jawapan macam ni kan, VB nanti negative, VA kosong, VA 1.7, 24. Tunjuk lah. Ni lebih kurang 24, 1.7, VB 90 degree. Okay, 0.4, VC 155, 1.7. Okay, boleh. Yang ni tak payah lah, yang ni biasa saya tak masukkan. Okay, so soalan? Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, kita stop kat sini. Kita akan sambung hari Khamis ni. Mungkin mula dengan quiz kot. Kami mula dengan quiz. Cuba-cubalah, kena praktis lah benda ni. Lepas tu baru kita masuk next punya topik, ialah lepas masuk ke komponen, dia adalah sequence impedance. Dia interrelated lah. Sama juga, setiap satu tu you bagi dia dalam bentuk, jadi komponen. Sekarang ni network. Sequence sama juga. Ada 3 sequence. Positif, negatif, zero sequence. Network. Okay. Ni yang penting lah. Yang tadi tu macam mana kita nak dapat. Sebab yang tadi tu kita akan apply dalam sini. Okay. Ada soalan? Tak ada, sir. Okay, kalau tak ada, you boleh cuba tengok balik. You tanya you punya sini-sini. Saya rasa soalan senang ni. Please lah, score. Okay, so hari kami ni akan ada quiz nombor 3 dan kita proceed kita punya topik. Itu saja, selamat berpuasa. Okay, jaga diri baik-baik. Semoga COVID ni settle lah. Orang semua tak balik, memang dekat rumah dah kan? Kat rumah. Kat rumah. Siapa yang PKP tu PKP lah. Selamat ber-PKP lah siapa yang duduk Selangor, KL, Johor. Kan? Dengar-dengarnya nak PKP. Tak apalah. Kita doa je lah. Okay, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir.